Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Muhammad Zulfazil Abdul Hasan Asari dan para rekan yang lain. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan hasil kerja kami, yaitu video mengenai sumbangan dan ketokohan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jom nonton bersama. Sebelum itu, saya akan kenalkan ahli kumpulan dalam grup kami. Nama saya adalah Ali Akbar Sanjani, dan di tempat kedua seperti yang korang boleh nampak adalah Muhammad Arif Haikal. Selepas itu ada Muhammad Farhan, Muhammad Imran Nur Azmi, Muhammad Irfan Daniel Ismail, dan terakhir Muhammad Soleh Muhammad Subhi. Selanjutnya saya akan passing kepada. Baiklah, kita akan memulakan dengan menceritakan tentang biodata dan fakta menarik tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bazayid. Tarikh kelahiran beliau iaitu 29 Mac 1432 Masihi di Andrianapolis, iaitu di sebuah bandar yang bersempadan dengan Turki dan Bulgaria. Baginda juga dikenali dengan gelaran Muhammad Al-Fatih kerana kejayaannya membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang dikenali sebagai kota Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih menaiki tahta seawal 19 tahun apabila beliau menggantikan ayahanda beliau Sultan Murad II yang telah wafat. Baginda telah memerintah empayar yang begitu luas selama kira-kira 30 tahun daripada tahun 1451 sehingga 1481 Masihi. Baginda merupakan seorang negarawan yang ulung dan seorang panglima tentera yang agung kerana telah memimpin sebanyak 25 kempen peperangan. Sifat Sultan Muhammad Al-Fatih yang dicirikan sebagai pemimpin yang baik serta pemimpin yang bagus, iaitu sifat beliau yang tawadhu', rendah diri, mencintai para ulama dan selalu berbincang dengan mereka tentang permasalahan negara. Seorang yang sentiasa berani, tegas, kuat menyimpan rahsia pemerintahan di samping bersikap tenang dan pendiam. Beliau mendapatkan pendidikan awal iaitu beliau bermula dengan hafazan Al-Quran, kemudian diteruskan dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti ilmu peperangan, akademik dan sebagainya. Beliau telah wafat iaitu meninggal dunia pada 3 Mei 1481 Masihi ketika beliau berumur 49 tahun. Baik, saya Muhammad Farhan bin Syafri akan meneruskan lagi dengan model pentadbiran Muhammad Al-Fatih. Yang mana model pentadbiran beliau bercirikan model pentadbiran negara Islam. Yang mana terdapat 3 konsep, iaitu yang pertama, melalui konsep, makna, bentuk dan kandungan kepimpinan sosial di sepanjang pemerintahannya. Seterusnya yang kedua ialah kejayaan demi kejayaan untuk agama Islam dalam menerajui dan mendahului masa hadapan. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, meletakkan dunia pada paksi yang benar ataupun lurus dengan ruh yang terkuat, iaitu agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ketokohan dan sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Daripada segi politik, baginda merupakan seorang pemimpin yang warak dan bertoleransi. Sultan Muhammad mengikuti sistem pendidikan yang sistematik di bawah penguasaan sekumpulan ulama terkenal pada zamannya. Contohnya Syekh As-Samsuddin dan Mullah Al-Qurani. Kumpulan ulama ini banyak mempengaruhi kepribadian dan pandangan baginda tentang kehidupan sehingga menjadi seorang pemimpin yang warak dan bertoleransi. Ketika zaman kanak-kanak, baginda mempelajari Al-Quran, hadis, fiqh dan ilmu-ilmu semasa seperti matematik, falak, sejarah dan pendidikan ketenteraan. Baginda seorang pemuda yang warak, malah baginda jarang sekali menunaikan solat secara bersendirian melainkan di masjid. Kedua adalah penaklukan kota Konstantinopel. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah meninjau dan mengkaji usaha yang dibuat oleh ayahandanya untuk menawan kota Konstantinopel. Sepanjang 2 tahun pertama setelah menaiki tahta, baginda mengkaji pelan kota Konstantinopel secara terperinci pada setiap malam bagi mengenal pasti sebarang faktor-faktor kelemahan kota tersebut. Baginda juga turut mengkaji sebab-sebab kegagalan kempen-kempen panglima tentera Islam yang terdahulu. Baginda juga turut berbincang dengan panglima-panglima perangnya tentang strategi-strategi kini yang sesuai untuk digunakan. Yang ketiga, mengepung dan membuka kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel telah dikepung dan diserang pada hari Rabu, 19 April 1453 bersamaan 12 Rabiul Awal 857 Hijrah. Bersama angkatan tenteranya seramai 265,000 orang. Antara taktik peperangan yang digunakan adalah menggunakan menara bergerak yang lebih tinggi daripada kota Konstantinopel,
Baginda juga membawa kapal-kapal melalui jalan darat di atas gunung sebelum meluncurkannya semula ke Teluk Golden Horn. Titik perangai ini tidak pernah dilakukan oleh angkatan tentera sebelum ini. Tentera Ottomania dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa telah berjaya menarik 67 kapal ringan dari Selat Bosphorus ke Tanjung Emas. Kapal-kapal Byzantine habis terbakar di bedil meriam tentera Islam. Tentera Islam turut diberi motivasi dan diterapkan semangat jihad supaya tidak jemu kerana pengempungan selama 53 hari tanpa tanda-tanda akan menang. Tentera Islam beramai-ramai melakukan takbir dan mengorek terowong untuk memasuki kota Konstantinopel. Akhirnya pada 29 Mei 1453, baginda bersama tenteranya berjaya menawan kota Konstantinopel. Beliau telah membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Nama kota Konstantinopel ditukar kepada Istanbul. Istanbul telah dijadikan sebagai ibu kota semasa pemerintahan Khalifah Uthmaniyah. Gereja besar Saint Sophie kemudiannya telah ditukar menjadi Masjid Hagia Sophia. Yang terakhir, penyatuan wilayah dan perluasan empayar. Tidakkah penyatuan ini dilakukan bertujuan menyekat serangan kaum Magyar? Bagi merealisasikannya, baginda terpaksa mengambil alih pemerintahan Serbia. Namun, usaha mendapatkan wilayah tersebut tidak disuri oleh tentera Kristian. Hal ini menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih berundur seketika. Walau bagaimanapun, ekoran perebutan takhta yang berlaku dalam kalangan kerabat Raja Belgrade, peluang tersebut telah dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menang Belgrade dan akhirnya bagi berjaya. Baginda juga berjaya menghapuskan perikatan tentera kerajaan Albania. Pertambahan penduduk Istanbul. Tindakan ini dilakukan kerana bilangan penduduk kota tersebut kian berkurangan akibat terkorupan dalam peperangan. Baginda mengarahkan orang Yunani yang meninggalkan kediaman mereka kembali semula ke kota berkenaan. Baginda juga mengarahkan negeri-negeri di bawah talukannya menghantar wakil-wakil masing-masing ke kota tersebut bagi memakmurkannya. Orang Islam dari Asia turut berpindah secara beramai-ramai ke ibu kota yang baru untuk menjalankan aktiviti perniagaan disebabkan kedudukannya yang strategik. Namun, faktor utama yang mendorong kebanjiran golongan imigran ke kota tersebut ialah sifat baik dan pemurah Sultan Al-Fatih yang sering melayani rakyatnya tanpa diskriminasi. Seterusnya, mendirikan masjid. Gereja besar St. Sophia dijadikan pusat ibadah orang Islam. Pada hari ini, gereja tersebut dikenali sebagai Masjid Hagia Sophia. Bangunan masjid diubah sesuai mengikut seni bina Islam. Pada dinding dan tiang masjid dihiasi dengan ayat-ayat Quran bertuliskan khat yang indah. Di luar masjid pula dibina sebuah menara. Pada zaman Sultan berikutnya, bilangan menara meningkat kepada 3 buah. Baginda juga membina 11 buah masjid termasuk sebuah masjid yang berhampiran dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di tempat masjid ini dibina sebuah kubah yang berwarna putih. Tempat ini menjadi tumpuan ahli tasawuf. Seterusnya pula, kebajikan rakyat. Bagi menjamin kebajikan rakyat, baginda mendirikan hospital, rumah kebajikan, rumah fakir miskin dan menyediakan kemudahan telaga. Untuk tujuan keselamatan pula, baginda telah membina limbungan kapal, gendong senjata dan sebuah kubu yang dilengkapi dengan menara kawalan. Kebebasan beragama. Ramai orang Yahudi dan Arab yang ditindas di Andalus telah berpindah ke Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih juga telah membenarkan kebebasan agama. Kristian diamalkan dengan mengekalkan gereja dan pengamalan mazhab ortodok mereka. Baginda juga telah meminta pihak gereja berhimpun dan memilih seorang ketua padri dalam kalangan mereka. Akhirnya, Anadius dipilih sebagai ketua. Anadius kemudian berkata bahawa beliau lebih suka melihat serban sultan daripada melihat topi Latin, yakni Katolik, kerana pihak Katolik Baratlah telah menindas pihak Ortodoks. Sultan juga mengarahkan supaya gereja tidak dimusnahkan atau diapa-apakan.